Terima kasih Timbalan Speaker yang saya muliakan, ahli-ahli Dewan. Merujuk kepada HGHV kelima, Rare Earth Element atau elemen nadir bumi. Hari ini kita berada di ambang pengeksploitan besar-besaran elemen atau simpanan ariri yang cukup lumayan di bawah tanah negara dan beberapa negeri kita. Di persimpangan ini pula, landscape global elemen nadir bumi sudah pasti dibalut, dikepung dengan sensitiviti geopolitik, implikasi ekonomi, implikasi alam sekitar dan banyak lagi lah yang boleh tahan besarnya. Tahniah atas hala tuju yang jelas yang telah diambil, yang kita baca, kita rujuk kepada RMK 12 dan juga midterm review-nya. Tapi saya di sini ingin membawa sedikit cadangan atau penambahbaikan dan sedikit peringatan terhadap apa yang telah termaktub dalam dokumen tersebut. Nak ekstrak secara ekonomi atau economic extract REE ni bukanlah semudah yang kita sangka. Pemusatan atau nak guna monopoli, bukan monopoli tetapi oligopoli, menyebabkan ketegangan geopolitik yang signifikan di pentas antarabangsa dan boleh nak hadkan ekspor atau manipulasi harga. China sekat bekalan REE kepada Jepun iaitu sekutu US. US pula sekat bekalan microchip yang menggunakan REE kepada China. Inilah gaduhnya bernama chip war yang di depan mata kita sekarang. Untuk kita kat Malaysia, implikasi geopolitik REE ini ada 3 lipatan. Satu, ia berpotensi mengurangkan kebergantungan global. Keduanya, ia membantu kita mempelbagaikan rantaian bekalan dengan hasrat mengurangkan ketegangan geopolitik global. Dan ketiganya, membantu Malaysia memancarkan pendirian serta kedudukan hakiki kita sebagai global middle power. Ini peluang ekonomi untuk merubah paradigma ekonomi kita. Perubahan besar-besaran. Maka saya cadangkan 3 kebijakan atau dasar, 3 persoalan fundamental dan struktural dari segi pembangunan industri REE. Pertama, diversifikasi. Biarpunlah REE ada potensi, kita tak perlu terlampau bergantung sepenuhnya kepadanya. Asas ekonomi Malaysia perlu diperbanyakkan supaya risiko ketidakstabilan harga dan ketegangan dan cacar merbanya geopolitik dapat ditangani sekiranya ia berlaku. Keduanya, pengawasan dan pemantauan alam sekitar atau environmental stewardship. Ini bukan saja membantu melindungi alam sekitar tetapi ia boleh menjadi selling point atau titik jualan. Kita boleh pamerkan, serlahkan, tunjukkan bahawasanya Malaysia bijak dan hebat handai mengendalikan pengekstrakan dan pemprosesan secara mesra alam. Ketiganya, penglibatan komuniti tempatan. Daripada 100,000 orang, apa gunanya kalau 10,000 orang happy dapat manfaat REE tapi lagi 90 orang tak boleh nak tidur lena sebab hari-hari takut risau tentang radioactivity, tentang masalah alam sekitar. Government knows better, government knows more, government knows all. Kita tidak boleh guna pendekatan itu lagi. Penglibatan komuniti wajib kita buat. Kalau boleh dapat extra time, Macang boleh. Speaker tak boleh. Tak ada extra time. Tak ada extra. Sorry Macang. Sorry Macang. Sorry Macang. Sorry bro. Sorry Macang. Persoalan struktural nombor 1. Dilema REE mentah ataupun nak tambah nilai. Ramai kata, korek saja jual merugikan. Minta maaf saya berlainan pendapat, tak selalunya tepat. Kos pemulihan hutan, kalau proses REE sering melebihi keuntungan, ini belum kira lagi kos kesihatan yang mungkin kena ditampuh, belum kira lagi mungkin ada kehilangan nyawa. Dan sebenarnya ada banyak royalty scheme dan royalty regime yang boleh kita pertimbangkan. Satu, net smelter return royalty, profit based royalty, value based royalty, hybrid based royalty, sliding scale royalty, downstream royalty, dan campur sekali semua yang saya sebutkan tadi pun ada. Jadi tak semestinya korek saja jual merugikan.
Soalan kedua, pembiayaan sumber maklumat. Ini sensitif sikit. Kerajaan perlu berjaga-jaga ikut telunjuk bulat-bulat pihak berkepentingan yang keluar dengan penyelidikan yang mereka sendiri biayai atau digunakan manufactured consensus lah. Jadi melaburlah dalam penyelidikan dan pembangunan bakat dan kepakaran kita sendiri. Sekarang juga, perlu buat sekarang juga. Ambil contoh, EIA, kebanyakannya dibayar siapa? Dibiayai siapa? Dibiayai oleh tuan punya projek. Jadi di situ mungkin ada conflict of interest, mungkin boleh digunakan, disebutkan sebagai manufacturing of consensus, yang dibiayai oleh yang nak konsensus itu. Dan soalan ketiga, agenda legislatif. This is the key point here. Rangka kerja kawal selia yang mampan dan menyeluruh. Malaysia tak boleh abaikan idea pelombongan REE. Struktur tadbir urus yang kukuh, perundungan bermaklumat, rangka kerja kawal selia yang komprehensif seperti petroleum, ada Akta Pembangunan Petroleum dan Petronas. Keperluan seperti ini untuk REE adalah jelas. Kerajaan negeri pastinya sekarang tak ada kapasiti untuk membangunkan rangka kerja yang komprehensif. Jadi kita perlu melabur atas sesuatu kerangka dan undang-undang yang baru seperti Petroleum Development Act khusus untuk critical minerals dan juga REE. Timbalan Speaker, keduanya, anjakan utama yang disebut oleh Yang Amat Mohd Tambun berkenaan dengan pembangunan masyarakat madani. Perkara ke-6, perpaduan. Saya ingin merungkai berkenaan dengan ekstremisme keganasan yang mencengkam landscape politik kita. Radicalisation bukanlah satu ancaman baru. Malaysia berdepan dengan radicalisation dan keganasan sejak pada tahun 1960 dulu. Dan hari ini pula kita ada radicalisation bentuk baru, iaitu ekstremisme politik dan radicalisation online. Kumpulan pelampau dok tunggang dua elemen ini guna lagi politik identity untuk meyakinkan penyokong supaya berjuang demi kepentingan politik Sila mereka. Gulong. Landing dah. Kesannya rakyat cenderung buat keganasan. Generasi muda ini membesar dengan pelbagai cabaran. Mereka yang paling terdedah, kita sering dengar cerita begini. Seorang anak muda dipinggirkan sekolah, kurang berkawan, akhirnya buka hati untuk mudah dimanipulasi. Apabila diajak menghadiri sebuah kempen politik, penceramah atau penteh beritahu, undi saya masuk syurga, undi lain masuk neraka. Disambungnya lagi bahawa kaum ini merampas hak dan tanah kaum ini. Ipoh Timur, penceramah laluan. beritahu agama suruh dia perang semua yang tak sama agama Ipoh ni. Timur, Siap laluan. rujuk dengan ayat-ayat suci luar konteks. Apabila si budak ni muda ni dengar, mulalah berderau darahnya. Selama ni hidup dia tak ada maklumat. Sekarang visinya nak perang saudara senegara. Sila Gulong. Anak muda ini ada Masa gambaran sudah tamat. kepada ramai anak muda yang terdedah di luar sana. Bila jadi begini, mereka jadi mangsa propaganda ekstremis yang hanya nak pecah belahkan kita semua. Jadi propaganda ekstremis di Malaysia ini Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan atau siasat SEARCCT memang tak menang tangan. Jadi di sini last point adalah sila memberi sedikit lebih ruang dan peruntukan kepada siasat untuk menangani, membuat intervensi awal, membuat penyelidikan dan kajian supaya dia lebih menang tangan menangani masalah Peraturan mesyuarat. violent extremism. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih Timbalan Speaker. Ipoh Timur mohon menyokong. Peraturan mesyuarat. Tadi Ipoh Timur 36/6 yang sangkaan jahat. Dia telah menyebut menggunakan ayat-ayat konteks mana ni? Itu ayat-ayat daripada Al-Quran. Sepatutnya dia tidak boleh menyebut perkara yang bersekutu dengan agama lain. Tak, Dia tahu mana- itu sangkahan jahat yang berhormat. Apa yang salah yang saya cakap? Tak, Saya tak merujuk kepada menyebut individu, tadi saya tak ayat- merujuk ayat kepada mana? mana agama. Ayat mana? Ayat mana? Ayat mana? Ayat Ayat mana mana? yang saya cakap salah? Ayat mana yang dirujuk oleh Yang Berhormat? Ayat yang Ayat menuduh, mana yang saya katakan cakap kita yang berhormat? menggunakan ayat-ayat tertentu di luar konteks. Dalam agama mana? Iyalah, yang di luar konteks orang itu cakap, bukan saya yang cakap. Agama mana? Itu Siapa yang atas cakap? Siapa tafsiran yang cakap dan Berhormat. agama mana? Itu perlu.
Yang berhormat, Ipoh Timur tidak mengarah kepada sesiapa. Jadi saya buat ruling, saya teruskan pembahasan. Sila duduk. Saya jemput Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua atas